Tak boleh masuk. Siapa tak boleh masuk? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, Fakrul mulakan. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربي اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Okay, Amin. Alhamdulillah. Alright. Kita akan bincang ke kertas awak. Saya cuba tengok kelas kit tu yang dah buat. And then saya rasa lepas ni awak just, saya fikir untuk yang seterusnya, awak just snap je bagi kat saya. Okay, awak snap je bagi kat saya. Tapi snap tu boleh tak awak bagi dekat seorang wakil, ketua. Maksudnya saya akan buat macam ni tau. Lepas ni tapi ketua dah penolong, jangan stres. Siapa yang hantar lah. Siapa tak hantar tu dah lah. So sekarang kita fikir diri sendiri, kita jaga kita punya mental dan emosi. Kalau korang cakap dalam grup, hopefully korang ada grup yang guru muda tu lah dalam certain group. Korang tanya sekali je. Weh, dah siap ke? Kalau dia orang kata dah siap dia hantarlah. Kalau dia tak nak hantar, dah lah. So maksud saya banyak benda lagi kita nak fikir dan awak punya emosi tu, orang kata kesihatan mental awak tu lebih penting sekali kan. So basically korang buat macam tu je. Tanya je. And then kalau dia orang tak bagi kat awak, dah macam tu je lah. So basically in this time around dengan zaman macam ni, you have to be selfish. You have to take care of yourself first. Itulah. So saya takkan marah. Saya tak marah lah. Saya rasa macam everybody has their own struggle kan. So tak boleh lah nak marah lebih-lebih. Okay now, bismillahirrahmanirrahim. Okay, now, siapa-siapa yang tak ada, saya pakai buku ni. Korang nak ambil belum? Belum. Nampak ke? Nampak? Buku ni. Okay, so saya nak pakai buku ni je, right? So siapa yang belum ambil, bolehlah ambil di sekolah, di rumah Mirza. Dan juga Aisyah belilah kat Shopee. Okay, Mirza dan juga rumah Ayuni. So siapa jauh macam Mirza B, macam Aisyah, Luqman, korang boleh belilah buku ni kat Shopee. Tak ada masalah. Okay, now, so ini satu saya dapat tips daripada cikgu saya. Cikgu sekolah lain bio. So basically buat ulang kaji ni, saya tengok balik di SKP tau. Di SKP tu macam saya punya kitab lah. So dalam situ tu soalan apa yang boleh ditanya. So saya perasan tahun lepas ada satu bahagian kat tepi tu, saya lupa nak ajar, nak terangkan kat awak dalam bab 2 pasal sel ni. Kan kita cerita pasal sel, kita cerita pasal ni, lambat sikit tahun ni. Bismillahirrahmanirrahim. What's wrong with my pen? Sekejap Okay, kita cerita pasal sel tu, kan ada sel, ada tisu, ada organ kan. So sekarang ada satu soalan tu dekat dalam nota tu, sebenarnya dia ada bahagian ni tau. Sekejap saya ingat saya tak ajar. Sekejap. Ni bahagian ni. Okay, kita panggil ada satu soalan macam yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, ni. Macam ni kan. Kalaulah kita tahu setiap sel tu dia mempunyai kepadatan organel yang berbeza. Maksud saya, sel darah merah, sel darah putih, dia tak sama macam kita. Sel darah putih, sel darah merah ni tak sama. Okay, kalau sel otot pun tak sama. Kalau sel otot, awak rasa sel otot ni ada banyak organel apa? Sel otot ni ada banyak organel apa?
Mitokondria. Yes, very good. Sel otot ada banyak mitokondria. So dekat dalam tajuk yang ini, hari tu dulu tahun lepas korang dah belajar. Setiap sel ni tak sama macam lelaki. Semua lelaki berbeza, perempuan pun berbeza. So sama juga sel ni dia berbeza. Dia bergantung kepada struktur. Kalau katalah sel otot organel yang banyak adalah mitokondria sebab sel otot ni dia perlu melakukan pengecutan dengan pengenduran otot. Therefore dia perlukan banyak tenaga. Kalau katakanlah sel darah putih ni dia boleh berubah bentuk. Okay, so kenapa boleh berubah bentuk? So dia senang nak menyerang patogen. Dia macam boleh hiding lah kot. Dia boleh menyamar. Kalau sel darah merah ni pula unik dia tak ada nukleus. Kenapa sel darah merah ni tak ada nukleus? Kenapa sel darah merah ni tak ada nukleus? Asal sel darah merah ni tak ada nukleus? Okay, Syaz. Okay, saya bagi satu tips tau. Bukan tips tau. Saya nak bagi satu trivia pasal sel darah merah. Sel darah merah ni bila dia tak ada nukleus, jangka hayatnya pendek tau. Lepas 3 bulan, 4 bulan dia dah mati. So sebenarnya kenapa Tuhan jadikan sel darah merah ni tak ada nukleus? Kalau sel darah merah ni ada nukleus, sel darah merah tu dia boleh hidup lama lebih daripada 3 bulan atau 4 bulan. Kenapa Tuhan jadikan sel darah merah kita ni tak ada nukleus? Why? Untuk Dan bentuk simpan dia lebih tu banyak hemoglobin. yes! Untuk simpan hemoglobin. Dan apakah fungsi hemoglobin tu, Jimmy? Mengangkut oksigen. Yes, mengangkut oksigen. So therefore, awak bayangkan ini adalah sel darah merah tau. Sel darah merah ni tak ada nukleus. Nukleus ni sebenarnya adalah organ yang paling besar tau. So bila tak ada nukleus, okay, sel darah merah tu ada banyak space. So bila dia banyak space dan sel darah merah ni ada hemoglobin, sel darah merah ni boleh mengangkut lebih banyak oksigen. So kesimpulannya, kenapa sel darah merah ni tak ada nukleus? Kerana dia ada lebih banyak ruang untuk mengangkut oksigen. So kita tengok kat sini adalah orang kata kepentingan organel untuk setiap sel. Okay, kita dah tahu macam sel sperma, macam kita tahu dia ada banyak mitokondria. Kenapa sperma mesti ada banyak mitokondria? Why? Kenapa dia mesti ada banyak mitokondria? Membekalkan tenaga untuk bergerak. Yes, very good. Membekalkan tenaga untuk bergerak. Terima kasih. So katakanlah macam sel tumbuhan ni pun sama. Kalau lah awak nampak apa-apa sel nama palisat, mesofil. Sel mesofil ni adalah sel daun. Letak kat daun. Okay, cuma kalau awak tengok kan, sini adalah palisat. Sel mesofil palisat. Sini sel mesofil berspan. Ini adalah dalam tajuk tingkatan 4. Dia boleh cross tau. Tajuk tingkatan 4, ya Allah, tingkatan 5. Tajuk apa lah, bab mana? Struktur daun kot, bab 2. Okay, apa beza struktur, mula sekali soalan saya. Apakah persamaan antara sel mesofil palisat dan juga sel mesofil berspan? Apakah persamaan? Apa samanya? Sel mesofil berspan, ini adalah sel mesofil palisat. Yang atas ni. Tahu palisat. Yang ini, bawah ni adalah sel mesofil berspan. Tapi saya nak tanya dulu persamaan. Apakah persamaan antara sel mesofil palisat dia yang duduk paling atas kali ni. Yang rapatkan saf. Dia tak ada halal gap langsung. Kalau yang ini adalah sel mesofil berspan. Yang ni, rongga-rongga ni berspan. Kalau macam rapatkan span, macam rapatkan saf, yang ini adalah sel mesofil palisat. Kalau yang berongga ni adalah sel mesofil berspan. Spongy. Ya, berspan. Sel mesofil berspan. So, soalan saya, apakah persamaan antara sel mesofil palisat dan juga sel mesofil berspan? Apakah persamaan? Yeah! Dua-dua ada kloroplas dan dia punya ketumpasan kloroplasnya adalah sangat tinggi. So persamaannya sel mesofil palisat dan sel mesofil berspan dia punya kloroplas. So bila dia ada kloroplas, dia boleh menjalankan fotosintesis. Okey, tapi dari segi struktur awak tengok sel mesofil palisat dia rapat kasaf. Dia rapat.
Kalau berongga, kalau berspan dia ada rongga. Okay, soalan saya. Kenapa Tuhan jadikan sel mesofil palisat tu mesti rapat-rapat dan sel mesofil berspan tu mesti ada rongga, dia loose. Kenapa Tuhan jadikan daun tu begitu? Why? Kenapa? Ni boleh fikir logik tau. Soalan ni sebenarnya you guys boleh fikir logik dia. Kenapa? Korang kena ingat tau, soalan kebat ni basically saya kena ajar awak selalu tanya, why? Kenapa dia jadi macam tu? Kenapa? Kenapa? Kenapa yang palisat tu dia mesti rapat-rapat? Kenapa yang berspan tu dia mesti dia ada dia berongga, dia loose? Why? Tahu tak? Yes, very good Amsyam. Kalau yang palisat tu untuk menyerap cahaya matahari dengan maksimum. Kalau semi-soft berspan tu, oi, budak pertanian mestilah tahu pasal daun. Ya, Fatin Insyirah adalah untuk pertukaran gas. So keyword dia sebenarnya kalau rapatkan saf tu, okay, adalah untuk menyerap cahaya matahari. Okay, senang kata ini adalah struktur. Kalau dia tanya struktur atau ciri, kalau dia kata ciri, apakah ciri? Ciri benda yang kita boleh nampak kat situ. Kalau dia kata kenapa jadi macam tu, ini adalah alasan. Ini adalah dia punya reason. Dalam mesofil berspan, dia loose. Kenapa dia loose? Sebab untuk melakukan pertukaran gas. Ada gas oksigen meresap masuk, ada gas karbon dioksida meresap keluar ataupun gas karbon dioksida meresap masuk the other way. Okay, dia bergantung apa proses yang kita buat. Okay, so ni dah sudah, saya nak masuk yang ni. Yang ini saya lupa nak ajar, yang ini tak ada dalam buku teks. Tetapi dia ada dalam DSKP. Ini dia masuk adalah dalam soalan kebat. Aras tinggi yang sebenarnya korang kena buat research pasal tajuk ni. Okay, dalam buku teks awak, dalam DSKP saya, yang saya perasan ada dua penyakit yang diorang, yang ditekankan dekat topik ni. Okay, satu adalah, ini oh ya Allah malu, nampaklah last minute kan. Aduh, Mariana kan. Mengumpul maklumat berkaitan kekurangan, ketiadaan atau kegagalan fungsi suatu organel dalam organisma. So, dia punya ada satu bahagian tu, dia suruh awak research sendiri apa jadi kalau ada certain sel itu ataupun manusia ni, dia punya organel gagal berfungsi. So, ada satu penyakit, nama dia adalah Tay-Sachs disease. Saya tak jumpa yang bahasa Melayu tau, saya minta maaf. Apakah itu Tay-Sachs disease? Tay-Sachs disease ni kalau awak belajar dalam tajuk mutation, okay, dia adalah, kita nak cakap dia macam adalah mutasi, dia adalah disebabkan oleh mutasi. Okay, so defective gene of chromosome 15. Okay, kemudian tapi dekat sini soalannya dia tanya kekurangan. So dekat sini, kenapa dia jadi macam ni? Punyalah saya cari banyak. Okay. Penyakit ini adalah penyakit genetik dan biasanya dia lebih kena dekat ramai orang Jewish yang letaknya dekat tak tahu nama dia apa. Nah, so dekat sini soalan dia kata dia mengalami masalah apa? Dia mengalami masalah dia punya organel jenis lysosom. Okay, lysosom dia tidak berfungsi. Macam mana lysosomnya tidak berfungsi? Orang yang ada penyakit, susah nak sebut, Tay-Sachs disease ni, okay, kalau lah awak tahu, okay, sebelum tu saya tanya, apakah fungsi lysosom? Saya takut sebab tu saya buat revision ni kan, saya buka DSKP balik, saya tengok apa yang saya terlepas pandang, tak touch masa tahun lepas. Okay, apakah fungsi, siapa tahu apakah fungsi lysosom? Apakah fungsi lysosom? Adakah anda tahu lysosom itu apa? Lysosom tu saya kata kadang-kadang dia macam DBKL. So apakah fungsi lysosom? Tak cari ni. Okay, saya pun nak ni. Lysosom ni adalah Okay, tak ada yang jawab. Okay, so lysosom ni sebenarnya dia adalah fungsi dia untuk memecahkan organel kompleks seperti protein, asid nukleik dan juga lipid. Okay, so saya tulis kat sini. Fungsi lysosom, ini saya ambil daripada buku teks tau. Menghidrolisis organik kompleks, Kita buat revision sama-sama tau. Seperti
protein, asid nukleik dan juga lipid. Okay. Serta dia boleh uraikan bakteria dan komponen sel yang dah rosak. Okey, yang ini pun hari tu saya rasa Kalai pernah tanya saya ni. Komponen sel yang rosak. Sebabnya selalunya saya tekankan dia punya fungsi adalah yang ini, uraikan bakteria atau komponen sel yang dah rosak. Tetapi sebenarnya fungsi lisosom ada satu lagi adalah menghidrolisis organik kompleks seperti protein dengan asid nukleik. So dalam kes ni, lisosom ni, macam mana dia boleh mencernakan, memecahkan adalah disebabkan dia ada enzim. Tapi orang yang ada penyakit yang saya sebutkan tadi, subhanallah saya lupa nama penyakit tu, TSD ni, penyakit TSD ni, dia punya lisosom dia tak dapat menghasilkan enzim. So apakah kesan bila dia tak dapat menghasilkan enzim, dia akan menyebabkan badan dia tu, okey, dia punya sel-sel tu akan ada banyak toksik. So bila sel-sel tu ada banyak toksik, dia akan menyebabkan sel-sel tu dan organ dalam badan tu boleh rosak. So senang kata kesimpulannya penyakit TSD ni adalah disebabkan lisosom gagal berfungsi. Macam mana lisosom gagal berfungsi? Sebab dia tidak dapat menghasilkan enzim. So apa kesannya jika enzim tidak dihasilkan oleh lisosom? Ia menyebabkan sel ataupun organ badan tu menjadi toksik disebabkan oleh pengumpulan bahan-bahan kompleks. Okey, so ini adalah dia punya jawapan untuk penyakit yang ini. Saya takut kalau tiba-tiba keluar soalan SPM. Ya Allah, tak pernah pun dengar cikgu sebut benda ni. So sekarang now you know. Sekarang awak dah tahu. So ini nama penyakitnya tau. Now, kemudian ada satu penyakit lagi. Penyakit ni pula, penyakit ni apabila dia punya, yang ini yang paling besar sikit tau. Okay, soalan dia pula, ada satu tu dalam buku teks, di SKP, dia kata, apa kesan kegagalan mitokondria? Rupanya penyakit kalau mitokondria ni kurang berfungsi, tidak dapat berfungsi dengan sempurna, dia boleh menyebabkan banyak gila penyakit. So salah satu contohnya maksudnya macam Parkinson. So Parkinson kita tahu dia adalah penyakit saraf. So Parkinson ni juga boleh disebabkan apabila mitokondria dia gagal berfungsi. Nampak tak? Parkinson, Alzheimer, migraine, MADD saya tak pasti, penyakit Alper, sindrom saya tak pasti. Yang ini optik neuropati ni adalah disebabkan oleh saraf. Ini pun saya tak pasti. Multiple sclerosis ni kita ada belajar, ASL. Okay, so ini adalah orang kata kesan-kesan apabila mitokondria itu gagal berfungsi. So senang kata kalau mitokondria ni gagal berfungsi, dia akan menyebabkan tidak dapat menghasilkan ATP. Okay, so dan satu lagi, dia mengganggu, nampak tak? Mitokondria ni jika gagal berfungsi, ia boleh mengganggu neurotransmitter, metabolisme neurotransmitter. Kat mana korang pernah dengar perkataan neurotransmitter? Neurotransmitter. Transmit. Apakah neurotransmitter? Kat bab mana? Okey, bab lah. Kat bab mana korang boleh pernah dengar perkataan neurotransmitter? Yes, Alhamdulillah dia hantar impas. So awak ingat dia hantar impas tu kurang tepat tapi dia ada kaitan dengan impas. Nak kata maklumat kita macam sekarang kan, korang tengah dengar saya cakap kan. Okey, maklumat kita ni dihantar melalui dua cara. Kalau dia laju namanya impas. Lepas tu dia ada ruang kecil yang kita panggil ruang synapse. Maklumat tu akan ditukar dalam bentuk kimia yang kita panggil dia neurotransmitter. So kesimpulannya neurotransmitter ni adalah maklumat dalam bentuk kimia. Kalau yang laju zap, yang kita panggil sebagai impas itu adalah maklumat dalam bentuk bioelektrik. Okay. Sebab tu kalau awak tengok mitokondria ni, jika mitokondria ni rosak atau tidak berfungsi, kebanyakan penyakitnya adalah banyak berkait dengan penyakit saraf. So contoh penyakit saraf adalah ASL, Parkinson dan juga Alzheimer. This one korang belajar dalam sistem saraf. SPM is like this, dia akan merentas tau. Maksudnya bab 1 dia boleh tanya bab 14, dia boleh tanya bab tingkatan 5. So basically it's like this. Okay, right. Yang ni saya cuma nak kurangkan masa awak buat research
So saya buatkan research untuk awak. Ini adalah penyakit ASL. Ingat tak ASL yang saya kata Stephen Hawkins? Ya, saya rasa korang ada buat pembentangan tajuk ni. Ingat. Dia penyakit ni ada dua nama. Satu adalah ASL. Satu lagi adalah namanya Lou Gehrig. Kenapa Lou Gehrig ni adalah disebabkan orang pertama yang kita tahu dia ada penyakit tu, kita letak nama ni. Tapi biasanya awak kenali dia sebagai ASL. Okay, so orang yang paling famous ada ASL adalah Stephen Hawkins. Stephen Hawkins ni adalah penerima Nobel Prize kot. Dia adalah saintis. Alright, so baru nak masuk soalan. Okay, so soalan nombor 3. Ya Allah, Mariana. Okay, soalan nombor 3 dia nak cerita pasal ni je. Okay, yang ni kita dah buat. So kita terus buat tengok kelas sikit. Soalan mana? Sekejap. Oh ni dah. Okay, kumpulan 2 saya ambil kumpulan 1 ya. Okay, kumpulan 3. Okay, ni siapa buat ni kumpulan 3? Ni Najihah. Alright. Okay. Right. Oh kat bawah. Okay. Alright. Okay, now soalan 3. Ini kalau dalam buku awak, kalau you guys ada buku ni. Okay, ini adalah latihan korang conteng lah. Okay. Saya tak tahulah kalau sebab ni saya ni jenis budak sederhana. So normally saya bukan photographic memory. So basically apa-apa saya akan conteng dan biasanya saya ada buku atau nota untuk saya conteng. Sebab tu saya bagi buku latihan. So kalau korang ada buku latihan, korang boleh conteng dalam buku korang kan. Sebabnya saya rasa adalah salah satu benda korang kena cari teknik belajar yang betul. Ada orang maybe ada photographic memory je tak payah tulis apa-apa. Dia dia macam kamera tak semua masuk otak. Ada orang yang macam tu. Ada orang yang dia kena tulis baru dia boleh lebih ingat. So basically korang kena tahu cara belajar korang adalah jenis yang mana satu. Okay, kalau macam saya memang kena jot down sebab saya bukan budak pandai. Okay, now kita tengok kat sini. Okay, ini adalah, okay, ingat tak dah hari tu kita belajar cara nak belajar adalah kita guna, kejap. Kita pakai satu, S-A-T-U, satu. So satu adalah stimulus. So dalam kes ni stimulusnya kita ada gambar. Ini adalah normal. Okay, ini adalah keadaan T. Ini adalah keadaan U. Saya tengok, ya Allah, bulat kecil je saya tengok. Okay, now, diagram 3, okay. Rajah 3 menunjukkan satu sel tumbuhan dalam keadaan normal dan dua keadaan sel itu apabila direndam dalam larutan sukrosa yang berlainan kepekatan. Okay, so itu adalah stimulus. So kita nampak stimulus, okay, T. Yang kita nampak dalam gambar ni, oh, okay. This one vacuole dia macam tak berubah. Okay. Right, yang ni vacuole dia kita nampak dia makin besar. So saya tulis kat sini lah. Yang saya nampak kat sini, vacuole adalah besar. Di sini adalah vacuole dia sama sahaja. Okey, so soalan dia muka surat sebelah. Okey, apakah nama proses yang menyebabkan berlaku? Prosesnya adalah proses osmosis. Yes, very good. Okey, namakan struktur R. So struktur R adalah vacuole. Very good. Now, namakan keadaan U. Keadaan U kita kata sel itu menjadi segah. Very good. Now, soalan C. Terangkan bagaimana keadaan T dan keadaan U bagi sel tumbuhan berlaku. Okey. So okey, yang ni kan awak ingat kan? Ini kita panggil dia arahan. Yang ini adalah tugasan. So, awak tengok sini ini adalah markah. So, markah sini satu markah, 1 point. Sini pun 1 point. So, kita tak sini molekul air meresap keluar pada kadar yang sama secara osmosis. Yes, very good. Okey, yang ini air meresap ke dalam vacuole. Alright, okay, Alia masuk. Okay, air meresap ke dalam vacuole secara osmosis menyebabkan vacuole mengembang. Okay, yang ini saya suka Najihah punya jawapan sebab dia jawab ni adalah macam saya tak ada basic bio. So bahasa dia adalah lengkap. Kalau sini, okay, disebabkan dia satu markah kat sini kan. Sini pun satu markah. Kalau dia kata air meresap keluar pada kadar yang sama pun boleh. Yang ni dah memang ayat dia kena panjang. Yang ni, air meresap secara osmosis pun boleh. Tapi yang ni saya suka sebabnya jawapan dia penuh. So ni dapat 2 markah. Now yang ini, ni Amsyah tanya saya ni. Saya ingat Amsyah. Okay. Now soalan dia kat sini adalah
Satu bahan kimia merencatkan proses respirasi dalam sel-sel akar tumbuhan. Terangkan kesan bahan kimia ini terhadap pengangkutan ion mineral. Okay, now pengangkutan ada berapa jenis pengangkutan? So korang ingat tak pengangkutan kita ada berapa jenis pengangkutan? Korang dah tidur dah. Okay, now. So kita tengok kat sini tau. So kita ada dua jenis pengangkutan. Ingat tak? Satu adalah pengangkutan pasif. Okay. Satu adalah pengangkutan aktif. Okay, so pengangkutan aktif, awak ingat aktif ni dia memerlukan tenaga. Okay, kalau tenaga, apakah nama proses boleh menghasilkan tenaga? Apakah nama proses penghasilan tenaga? Proses apa yang dapat menghasilkan tenaga? Kita dapat tenaga melalui proses apa? Respirasi ke? Ya, terima kasih Jimmy. Respirasi sel. Okey. Tak apa tau yang lain. Saya rasa untuk saya tau, bila awak ada buku, bila saya tak tahu, this is me, it's not you. Saya rasa saya lebih feel kalau dia ada buku tau. Bila ada buku, you guys ada buku, korang boleh conteng kat situ kot. So sekarang, saya rasa bila you guys just tulis kat kelas kek, ada benda tu dia tak melekat kot. Dia tak relate sebab dia tak feel. Untuk saya ada something benda kan, you guys kena pegang lah. Kalau korang tak pegang, korang tak rasa benda tu real. So sebab tu saya bagi awak buku. So lepas ni nanti korang conteng lah Now, so kalau lah kita tengok kat sini, tenaga adalah hasil melalui proses respirasi sel. Nampak tak? Saya straight jauh ni. Proses respirasi sel, ingat tak respirasi sel ada dua jenis. Satu adalah respirasi aerob, satu lagi adalah fermentasi. Mana satukah yang menghasilkan banyak tenaga? Fermentasi atau respirasi aerob? Fermentasi. Saya suka confident awak. Tapi salah. Fermentasi tu yang mana bang? Fermentasi tu yang menghasilkan asid laktik. Tapi saya thank you tau Jimmy. Thank you jawab. Sebab sebenarnya bukan awak seorang je. Saya rasa ramai lagi jawab tapi dia orang semua jawab dalam hati. Okay. Now, respirasi ada dua jenis. Okay, saya scroll. Okay. Sekejap. Saya siapkan nota. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab tu saya nak buat latihan tingkatan 4 tau. That's why. Okay, now respirasi. Bismillah tau. Ni adalah bab 7. Respirasi adalah proses menghasilkan tenaga. Okay, now respirasi sebenarnya ada 3 jenis. Respirasi aerob, respirasi anaerob dan juga fermentasi. Now, persamaan antara tiga-tiga ni, persamaannya semua ni menghasilkan tenaga. Yang beza, respirasi aerob ni, tenaganya adalah lebih banyak. Kenapa saya kata tenaga dia lebih banyak? Sebab pengoksidaan glukosa adalah lengkap. So, tenaga adalah lebih banyak. Kalaulah fermentasi, penguraian dihasilkan tenaga tapi disebabkan tiada oksigen atau oksigen terhad, tenaganya adalah kurang. So basically, kalaulah awak tengok dekat soalan ni, baru nak masuk balik kat sini kan. Okay, dia kata kat sini kan, satu bahan kimia, kita tengok soalan tu slow-slow. Satu bahan kimia merencatkan proses respirasi dalam sel akar tumbuhan. Ini stimulus dia tau. Stimulus. Terangkan kesan. Okay, ni arahan. Arahan dia terang. Kesan. So, kesan ni adalah dia punya tugasan. Kesan ke atas ion mineral akar tumbuhan. So, dekat sini sebenarnya jawapannya adalah tenaga tidak dapat dihasilkan. Okay, very good. Kenapa tenaga tak dapat dihasilkan? Tenaga tidak dapat dihasilkan, maka pengangkutan aktif ion mineral tidak berlaku. Very good. Ataupun kalaulah korang rasa macam jawapan Najihan ni okey. Kalau lah you guys tak sampai, korang buat macam ni je. Korang ni, pengangkutan ion mineral ke dalam sel akar salin balik tidak berlaku. Just macam tu je lah. Salin je balik. Pengangkutan ion mineral ke dalam sel rambut tak berlaku. Ni faktanya tau. Okay, sebab kalau terangkan, ingat tak? Kalau saya cakap kan, terangkan dia mesti facts and explanation. Okay, facts dia satu, pengangkutan ion ke dalam mineral tidak berlaku. Ataupun slashnya pengangkutan aktif. Maksudnya awak
tak dapat pengangkutan aktif tu tak apa. Okay, lepas tu oleh itu, tenaga tak dapat dihasil. Senang kata pengangkutan pengangkutan ion mineral ke dalam sel tidak berlaku kerana pengangkutan aktif tak berlaku. Tak berlaku. Sebab pengangkutan aktif memerlukan kerana tiada tenaga. So sebenarnya poin dia ada 3. Tapi mana-mana antara 3 tu tak ada masalah. Okay. So yang ini betul. So congratulations Najiha. So dapat full marks. So tahniah. Soalan dia tak susah sangat tapi it's good answer. So kita tengok pula soalan yang ini. Okay, kita tengok kalau korang ada buku korang, kita tengok muka surat soalan 4 tau. Set, dia tulis sini soalan muka surat ni saya tak sure sangat tau. Korang tengok je tau. Dia ada kat situ. Sekarang kita nak tengok tajuk yang ini pula. Saya buat slow-slow je ni tau. Komposisi kimia dalam sel. Ingat lagi tak tajuk ni? Tajuk ni adalah tajuk mula-mula sekali kita kena PKP. Ingat tak masa first kita kena PKP? Tajuk ni lah. Saya rasa tak tahulah apa benda kan. So basically, kejap Sekejap. Skrin saya lambat ke? Korang nampak tak saya dah scroll ke tajuk komposisi kimia? Tak. Tak nampak kan? Tak. Kejap. Saya pun tak nampak ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap Come on. Korang sabar. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Saya pun malah nak stres kan. Penat kan? Saya tengah berdoa semoga Oktober nanti kita dapat jumpa lah. Aduh, hai. Okay. Alright. Nampak tak? Bismillah. Yes. Okay. Now, komposisi kimia. So, komposisi kimia ni sebenarnya kita boleh pecahkan kepada 2 jenis. Satu adalah sebatian organik. Satu lagi adalah sebatian tak organik. Kenapakah air kita tak masukkan dia sebagai sebatian organik? Kenapakah air kita kenali dia sebagai sebatian tak organik? Why? Tell me why. Kenapa air ni kita panggil dia sebagai bukan sebatian organik? Saya tak ada ajar Apakah yang awak faham mengenai sebatian organik? Tak ada unsur karbon. Yeah, dia tak ada unsur karbon. So senang kata, apakah persamaan antara karbohidrat, subhanallah sekejap. Karbohidrat, protein, lipid, asid nukleik ini semua adalah sebatian organik. Sebatian organik. Ingat tak cikgu kimia ajar, cikgu Rizana dengan cikgu Jamila. Okey, kenapa ni semua sebagai sebatian organik? Sebab dia ada unsur karbon. Ni ada karbon, sini ada karbon, sini ada karbon, sini ada karbon. Macam air adalah H2O. Dia tak ada karbon. So air ni adalah bukan sebatian organik. Tetapi air adalah sangat penting dalam benda hidup. So air ni adalah satu properties yang sangat penting. So sifat-sifat air dia ada daya lekitan, dia ada muatan tentu air dan juga dia ada daya lekatan. Ingat tak saya kata daya lekitan antara molekul. Kalau daya lekatan adalah antara molekul yang berbeza. So ini adalah fungsi-fungsi air. So saya tak nak masuk tu, saya nak masuk yang ini. Karbohidrat. Yang lagi tak karbohidrat? Okay, alright. Kita ambil yang chill, yang senang. Okay, katakanlah apakah contoh-contoh makanan yang ada banyak sumber karbohidrat? Apakah karbohidrat paling awak suka? Nasi. Ya, saya bukan saya panggil nasi. Awak suka apa Jimmy? Kentang. Oh ya Allah, bagus Mak Salih, betul. Okay. So macam kentang, macam nasi. Okay. Kentang, nasi, apa lagi korang suka apa? Roti. Okay. Katakanlah macam saya orang nasi. Okay. Saya tak boleh tak ada nasi. Saya bagilah saya makan pizza berapa slice pun tak kenyang saya bukan kat nasi. Okay. So katakanlah macam tengok excited kan cerita pasal nasi. Okay. So bila kita cerita pasal nasi, kentang,
nasi, kentang dan juga roti. Ini semua adalah contoh-contoh polisakarida. So biasanya karbohidrat jenis polisakarida ni dia adalah kompleks. Biasanya kalau dia kompleks, dia tak ada rasa manis. Okay, dia sangat kompleks. So nasi kentang ni sebenarnya unit asasnya semua sama. Okay, polisakarida ni unit asasnya sama. Tapi kalau korang makan nasi, korang feel kan, korang boleh rasa nasi tu manis sebenarnya. Maybe tak adalah manis macam gula, tapi sebenarnya nasi tu sebenarnya dia manis lah. Okay, tapi nasi ni untuk saya tak salahkan nasi. Nasi is good sebab nasi ni apakah fungsi karbohidrat? Apakah fungsi Yes, menghasilkan tenaga. Saya tak boleh terima lah orang fitnah nasi sebab nasi gemuk. I don't think nasi menyebabkan kita gemuk. So basically nasi tu adalah orang kata kalau kita salah portion lah kan. So basically itu yang menyebabkan kita boleh terlebih berat. Macam saya sekarang berat saya dah naik 3 kilo. Awak nampaklah pipi saya dah macam pau ni kan. Tapi saya tak boleh lah nak drop nasi. Awak nak suruh saya lari, saya boleh lari. Tapi nak suruh saya drop nasi tu saya tak boleh lah. Okay, so kita tengok kat sini tau. Macam yang karbohidrat jenis kompleks ni kita panggil dia sebagai polisakarida. Polisakarida ni persamaannya awak tak rasa dia manis macam gula. Okay, sebab dia adalah karbohidrat kompleks. Okay, apakah persamaan karbohidrat kompleks ni? Semua unit asasnya adalah glukosa. Tak kisahlah dia kanji, which is beras. Tak kisahlah dia glycogen, which is daging. Tak kisah dia selulosa, which is dalam tumbuh-tumbuhan. So senang kata sebenarnya kalaulah korang makan daging, korang dah boleh kenyang. Macam korang tengok Mak Saleh kan, kadang korang tengok Mak Saleh punya makanan, dia makan steak, lepas tu ada kentang sebiji macam tu. Awak tengok, ya Allah boleh ke kenyang makan macam tu kan. So macam kalau kita yang tak biasa kita tengok dia punya portion kan, dia ada asparagus ke, dia ada carrot kat situ kan. And then dia ada letak salad, lepas tu dia ada letak daging tu, and then dia letak potato tu just satu macam tu. Awak tengok pun rasa macam tak kenyang. Tapi basically sebenarnya dia boleh kenyang. Sebab dalam daging adalah glycogen. So dalam glycogen tu dia ada karbohidrat. Okay, cuma glycogen ni adalah karbohidrat kompleks. Asalnya daripada haiwan. Kalau nasi macam kentang, dia adalah daripada tumbuhan. So itu masuk dalam kategori kanji. Kalau selulosa ni kita ada dapat dia dekat dinding-dinding sel. Dan selulosa ni biasanya kita tak boleh cernakan. Sebab tu kalau korang makan serat, macam sayur-sayur, normally serat tu dia membantu kita melawas. Tapi dia tak boleh dicernakan sebab kita tak ada enzim selulosa tu. Okay, so dia akan keluar. Macam pernah tak saya cerita kalau kan saya ada anak, kalau kecil-kecil kalau dia makan carrot dia keluar, macam kan makan betik dia keluar. So itu adalah unsur-unsur pelawas. So pelawas ni ada selulosa dan selulosa ni adalah unsur adalah sejenis polisakarida. Tetapi kita tak boleh nak cernakan selulosa sebab kita tak ada enzim. Tapi kita perlukan selulosa untuk mengelakkan kita daripada sembelit. Okey, now kita tengok polisakarida adalah yang kompleks. Lepas tu awak ingat tak main kahwin-kahwin kat sini? Okey, now monosakarida ada 3 jenis. Kita ada glukosa, kita ada fruktosa, kita ada galaktosa. Okay, now kalau fruktosa ni awak dapat daripada mana? Apakah contoh sumber-sumber makanan yang ada fruktosa? Buah. Yeah, very good. So contohnya adalah buah atau madu. Atau madu. Kalau galaktosa? Susu. Yeah, ya Allah Jimmy, awak study dulu ke ni tadi? Harum saya. Apa dia? Sebab nama dia ada lactose. Weh, Jimmy. Thank you so much. Okay. Yeah, very good. So kalau lah glukosa ni adalah daripada gula seperti tumbuhan padi atau gandum. Ataupun seperti anggur. Kalau glukosa saya tulis ni macam padi gandum. Dan juga anggur. Kat sini adalah padi. Padi gandum. Okay. Now, okay, so kita nak tengok kat sini. Glukosa ni, dia ada satu eksperimen yang dulu kita buat adalah sebagai gula penurun. So gula penurun ni apa? Dia boleh tukar kuprum 2 sulfat menjadi merah bata. So warna biru tu akan jadi merah bata. So ingat tak yang ni? Kalau monosakarida, cara awak nak ingat GFG, girlfriend gila. Dah. GFG, girlfriend gila. Okay, ataupun macam tak cantik je. Girlfriend apa?
Girlfriend garang. Okay, so GFG. So ingat monosakarida adalah GFG. Girlfriend garang. Lepas tu awak tengok kalau satu namanya mono, single, kalau single satu, tiba-tiba lepas tu dia dapat dia punya partner. Katakanlah kalaulah glukosa, dia kahwin dengan glukosa, dia akan membentuk maltosa. So kahwin ni kita panggil apa adalah kondensasi. So dalam proses kondensasi awak nampak air ni kat tepi, kita kata air tu disingkirkan. Ni singkir. Okay. So tengok kalaulah glukosa kahwin dengan fruktosa, dia akan jadi sukrosa. So kat sini dia jadi macam ni lah, maltosa. Kalau sukrosa pula, dia adalah hasil kahwin antara fruktosa dan glukosa. Kalaulah laktosa, laktosa adalah hasil kahwin antara galaktosa dengan glukosa. So persamaannya awak tengok semuanya ada glukosa. Sabar semua ada glukosa. Bezanya yang kat depan ni. Okay. Yang ini pula awak tengok kan. Yang ini kalau sukrosa ni awak ingat. Sorry, disaccharida awak ingat. MSK. Mariana suka laksa. Mak suka laksa pun boleh suka hati atau masak. So ini adalah disaccharida. Kemudian awak tengok kalau kahwin boleh cerai tak? Boleh. Nah, so contoh macam maltosa. Maltosa ni tadi kan dia macam ni kan. Bila nak cerai, tadi kalau kat sini air tersingkir, kat sini air ditambah. So kalau kata apakah perbezaan antara proses kondensasi dan hidrolisis? Kondensasi adalah proses melibatkan molekul air tersingkir. Manakala hidrolisis adalah proses air ditambah, penambahan molekul air. Air ditambah. Tapi hidrolisis ni dia pecah. So maltosa akan pecah balik menjadi glukosa. Sukrosa akan pecah menjadi glukosa dan fruktosa, manakala laktosa akan pecah melalui glukosa dan galaktosa. Proses ni berbalik. Kalau boleh cerai, boleh rujuk balik, boleh kahwin. So kalau ke sini, dia jadi kondensasi. Alright, so marilah tengok soalan. Okay, now kita tengok kumpulan mana Sekejap ni. Sekejap Bella. Alright. Sekejap, is it sini? Alamak, sorry, terconteng. Kumpulan siapa ni? Kumpulan 3. Kumpulan 2. Sekejap. Okay. Oi, kosong ke? This one. Okay, so tengok dekat sini. Okay, kalaulah awak tengok kat sini. Okay, thank you so much. Okay, dinding sel terbina daripada gentian X. Okey, rajah 4.1 menunjukkan gentian X dan monomernya. Namakan, namakan gentian X. So gentian X ni dan juga monomer, gentian X ni sebenarnya adalah gentian selulosa. Kenapa selulosa? Kenapa jawapannya selulosa? Jawapannya betul, tapi kenapa? Macam mana awak tahu ini adalah selulosa? Kenapa awak confident jawapannya selulosa? Awak rasa kenapa dia mesti selulosa? Dekat tumbuhan. Yes, very good sebab letaknya adalah dekat tumbuhan. So ini kita tahu ini adalah selulosa. So selulosa ni apakah unit asasnya? Tadi saya kata mana-mana polisakarida. Tadi kita kata polisakarida ada 3 jenis. Sakarida ada 3 jenis. Kita ada kanji. Kita ada glycogen. Dan satu lagi kita ada selulosa. Dan persamaan ini semua unit asasnya adalah glukosa. Kenapa saya tak terima monosakarida? Sebab monosakarida ni terlampau general. Monosakarida tadi ada 3 jenis kan? Girlfriend saya gila tadi kan? GF. Girlfriend gila. Girlfriend gila. So kita ada glukosa, kita ada fruktosa, kita ada galaktosa. Alright. So ini betul. So kita teruskan. Korang masih lagi dengan saya ke ni? Ada.
Oi, Amsyah ada lagi tak dengan saya? Bos ada lagi ke? Ada. Ada. Fakrul okey? Ada ni, okey. Luman Ada. okey? Zarfan Okey. ada? Semua okey? Adam dah tak ada. Hazikah okey? Semua puteri okey? Razi. Korang kenapa? Okey. Kenapa korang tak share handphone je? Kan Cimat data. Tak apalah. Select. Ya ilah, tak apa. Meramaikan cikgu. Okay. Alright. Okay. So siapa ni ada? Umar. Lama tak jumpa Umar. Umar sihat? Umar belanja muka sikit Umar. Umar, janganlah palau saya. Okay. Okay, tak apa. Alright. So, now. Okay, Umar, rajin forever, okay? Jangan buat malu abang. Okay, now. Kita teruskan. Kita tengok kat sini, ini adalah sukrosa. Tadi kita kata sukrosa, apakah unit asal sukrosa? Sukrosa tadi saya kata dia terdiri daripada apa? Dia adalah disakarida. Sukrosa ingat tak Mariana? Fruktosa. Yes, dia ada sukrosa terdiri daripada sukrosa dan juga fruktosa. So, jawapan dia adalah terdiri daripada glukosa. Okay, now, okay, saya tunjukkan satu cara. Katakanlah proses proses R, awak teka proses R ni kondensasi ke atau hidrolisis? Hidrolisis. Ya ke? Kondensasi. Slow. Tak apa Jimmy jawab je Jimmy. Jimmy jangan ada rasa kalau salah tu lepas tu jangan rasa tak nak jawab tau. Just jawab je. Okay. So katalah Jimmy kalau lah saya kata kat sini kan. Saya tak rasalah dia hidrolisis. Kenapa saya tak rasa dia hidrolisis? Sebab kan Jimmy kalau kita tengok kat sini Sebab kan. terpisah. Kan? Sekejap hidrolisis. Sekejap sabar. Apa? Ni kan ini satu. Ni arrow dia bagi awak tricky. Ni arrow dia ke sini. So, bila arrow dia ke sini, ini dia pada single ni. Lepas tu dia couple. So, R tu, daripada single, dia couple, itu kondensasi. Lepas tu, kondensasi. Lepas tu tiba-tiba gaduh pula. Ada orang ketiga, kan? Lepas tu, dia pun break up lah. So, kalau yang putus ni, sekarang kita kenali sebagai sini adalah hidrolisis. Yang soalan macam ni memang selalu keluar soalan periksa, dia boleh keluar soalan objektif biasanya. Dia awak akan confuse tengok arrow. Kalau arrow tu ke arah sini, maksudnya kondensasi. Kalau arrow tu ke tepi, itu adalah sebagai hidrolisis. So jawapan dekat sini R, Q hidrolisis betul, R kondensasi betul. Okay, now. Proses Q, dia kata proses Q terlibat dalam pencernaan glukosa. So, first thing awak kena tahu kalau cerna adalah apakah yang dimasukkan oleh pencernaan? Pencernaan adalah proses molekul kompleks dia akan pecah menjadi molekul ringkas. Mana Amar? Mentang-mentang lah menang sepak takraw dia pergi celebrate ke? Molekul ringkas. Tahniah Amar, walaupun Amar tak ada kirim salam. Okay, now. So dekat sini, kalau lah tengok kat sini, skrosa dapat diurai kepada unit monosakarida melalui proses hidrolisis dengan menambah molekul air. Okay, ni tak ada masalah. Ini senang sahaja. Oh, yang ini saya rasa korang suka ni. Sekejap, kita tengok kelas ni pula. Upsi. Sekejap Upsi. Kat mana dia punya ni? Tengok saya pun sebenarnya idok le tera mana. Saya pun tak dapat cari jawapan korang kat mana. Sekejap Sekejap. Tengok teruknya saya. Sabar sabar. Yes, what do you want? Mana kat mana ni?
Jap. Sebab itulah saya old school. Saya ni tiba-tiba saya rasa saya dah tua. Subhanallah, walhamdulillah. Jap. Is it here? Kan? Ini ke? Oh, jumpa. Nak siapa punya jawapan ni? Jap. Ni macam ada. Oh, okay. Alright, so sini siapa jawab ni? Wow, cantiknya. Okay, so saya rasa maybe line saya problem kot ni. Okay, so soalan dia, saya sementara tunggu line saya cantik. Dia tulis kat sini mangga dan kunci. Saya rasa hari tu ada satu kumpulan buat tajuk ni lah, buat pembentangan video ni. Saya tak ingat lah kumpulan siapa. Mirza Batrisha ke ada buat yang ni? Tajuk enzim ni. Siapa buat video tajuk ni masa guru muda ni? Saya rasa macam ada lah. Mirza bukan. Macam budak sains 2 tapi saya tak ingat siapa. Okay, now. Dan saya problem lah. Subhanallah. Sekejap. Okay. Sekejap Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap. Notifications susah. Bismillahirrahmanirrahim. Ni tadi boleh kan? Sekejap. Okay, ni okay. Tak juga. Ya Allah. Saya rasa memang lepas PKP ni kesabaran saya terus naik 50 kali. Lebih bagus lah. Bismillah. Alright. Okay, tak apalah pakai statement ni. Okay, jom kita jawab sama-sama. Okay, now Rajah 5.1 menunjukkan mekanisme sukrasa. Sukres. Saya suka soalan ni. Sukres ni sebenarnya sejenis apa? Substrate ke ataupun sejenis enzim? Substrate kot. Substrate. Salah. Siapa setuju? Okay. Give up. Tak, tolonglah. Fat. At least awak jawab tau Fatia. Okay, kenapa Amsyah kata dia ada sejenis enzim? Sebab enzim tu belakang dia SS. Ya, dia belakang dia ada ASE. Nampak tak? Macam ni tau. Dia kalau dia substrate, nama dia adalah sukrosa. Kalau enzim, namanya adalah sukres. Okay. Alright. Kalau lah lipid, teka lipid. Lipase. Yeah. Kalau lah, kalau lah substrate dia maltosa. Maltese. Okay. Yeah. Maltese. So kita panggil dekat sini adalah Maltese. Soalan ni sebenarnya macam soalan SPM tau. Saya tak ingat ni tahun bila tapi ni soalan SPM betul. Okay, ada yang jawab kat saya, dia terus tulis, dia kata kat sini macam ni tau. Dia kata kat sini jawapan dia substrate. Lepas tu dia tulis kat sini jawapannya hasil. Tapi kat dalam SPM salah. Kenapa dia salah? Soalan SPM saya tak ingat tahun bila. Saya rasa entah korang baru darjah 1 ke darjah 2 kot soalan ni. Tapi ni soalan SPM ni. Nampak? Kenapa? Kenapa kita tak boleh terima jawapannya substrate dan hasil? Why? Tak ada nama. Salah. Very good. Thank you. Sorry saya tak dengar tadi. Okay. Sebab dia dah ada letak sukris kat sini. So bila dia dah letak sukris, awak kena namakan benda tu. So sekarang, kalaulah sini substrate, apakah nama substrate untuk sukris tu? Sukrosa. Yes, jawapannya adalah sukrosa. Kalau sukrosa, dia akan mengalami hidrolisis, dia akan pecah. Apakah hasil dia? Hasil dia ada 2 jenis ni. Apakah hasil dia? Oh, soalan ni tricky. Apakah hasilnya? Sukrosa, first hasil mesti glukosa. Dia ada 2 hasil tau sebenarnya ni. Glukosa. Dan satu lagi apa? Tak ingat. Okay, tak ingat tak apa. So, awak tengok. Apa? Fruktosa. Fruktosa. Yes, very good. Fruktosa. So, kalau nak ingat, okay macam ni saya ingat buat kat sini
Mariana suka laksa. So, mal, suk, lek. Okay, maltosa ni dia terdiri daripada dua monosakarida which is glue plus glue. Kalau sup, dia adalah glue plus fruits. Kalau lek, glue plus galactosa. So ni semua galactosa belakang dia. Okay. So jawapan dia labelkan X dan Y, jawapannya adalah sukrosa dan juga sukrosa. Sini adalah glukosa dan fruktosa. Okay, cara lukis dia. Saya ingat ni masa ni saya tanda SPM ni. Cara dia lukis, the best thing awak lukis sebenarnya cara lukis macam ni dah. Jangan buatkan gap dia besar. Kalau korang nak buat, buat sikit je. Kalau korang tak nak garis pun tak apa. Okay, so ini cara dia lukis. So dapat lukis, so dapat 1 markah. Okay, now seterusnya. Menyatakan dua ciri enzim. Okay, bagi saya jawapan, apakah ciri-ciri enzim? Tengok, dia pusing balik. Apakah ciri-ciri enzim? Okay, soalan dia kat sini, berdasarkan rajah 5.1, apakah ciri-ciri enzim? Keyword dia kat sini, awak tengok berdasarkan rajah 5.1, nyatakan ini adalah arahan. Ciri enzim ini adalah tugasan, markah dia adalah 2. Berdasarkan rajah 5.1, so stimulus dia 5.1. So apakah jawapan dia? Boleh tak saya cakap enzim diperlukan dalam kuantiti yang sedikit? Boleh tak? Boleh tak saya cakap enzim diperlukan dalam kuantiti yang sedikit? Habis tajuk ni habis tak? Boleh. Boleh. Setuju tak? Tak. Jujur tak tahu. Berdasarkan rajah 5.1. Kalau saya nak tulis, saya kata jawapan saya diperlukan dalam kuantiti yang sedikit dan ia adalah sejenis protein. Boleh terima tak? Boleh. Boleh. Siapa setuju? Okey, ramai yang setuju. Tapi sebenarnya tak boleh terima. Kenapa saya kata tak boleh terima? Berdasarkan tu. Okay. So, bila dia katakan, nampak tak? Macam jawapan awak betul. Tapi dia lebih macam, siapakah nama awak? Umur saya 17 tahun cikgu. Tapi betul, tapi dia tak menjawab soalan. So, soalan dia kat sini adalah berdasarkan gambar rajah. So, berdasarkan gambar rajah, tengok line saya tak cantik. Yang awak nampak arrow. Kalau awak kata dia berbalik, dia spesifik, kita terima. Kenapa? Ataupun tidak berubah selepas tindak balas pun kita terima. Maksudnya sebelum dan selepas dia sama. So, jawapan dia berdasarkan gambar rajah. Okay, jawapannya ada 3. Berbalik. Saya habiskan sampai sini Berbalik. Spesifik. Dan apa tadi? Tidak dapat dimusnahkan ataupun tidak berubah. Senang, tidak berubah. Tidak berubah. Dan saya suka soalan ni, soalan buku ni satu sebab saya dah tengok tau. So soalan dia tak jauh beza dengan SPM. Dan satu lagi dia ikut dia punya pemarkahan tu, dia ikut SPM. Saya tak tahu SPM tu macam mana. Tapi dari segi pemarkahan, saya tengok arahan soalan, aras dia tu saya rasa it just nice. Dia taklah senang sangat, dia dah taklah susah sangat. Kalau soalan tu dia terlampau senang, dia tak mencabar awak. Kalau terlampau susah, dia buat awak give up. So soalan ni is just nice. Okay, last kali. Alhamdulillah. Okay, so ini adalah R ni sebenarnya kita nak cakap. R ni adalah dia punya tahap tepu. Ini adalah kita panggil dia sebagai tepu. So dekat sini adalah kepekatan substrate. Sini adalah kadar tindak balas enzim. So berdasarkan rajah berdasarkan graf dalam rajah 5.2 terangkan tindakan enzim di R. So di sini kita kata tindakan enzimnya di R kadar tindak balas ni bertambah. Di R kita kata faktor kita kata bila sini kepekatan enzim, apakah faktor penghat dalam rajah ni? Kalau sini kepekatan enzim, apakah faktor penghat? Maksudnya sekarang kadar tindak balas tu jadi malar tau. Kalau you guys nampak kat sini, sebenarnya kita nak kata R ni kadar tindak balasnya dah malar.
Sebab dia ada faktor penghad, kadar tindak balas malar. Dia ada faktor penghad. Apakah faktor penghad dia? Enzim ni dia melibatkan, dia melibatkan 4 faktor. Suhu, kepekatan substrate, pH dan juga kepekatan, okey, satu sini ya, faktor-faktor yang mempengaruhi tindak balas enzim. Okey, kita ada suhu, kita ada pH, kita ada kepekatan substrate dan satu lagi adalah kepekatan enzim. So teka, DR ni kadar tindak balasnya fakta, kadar tindak balasnya adalah malar. Explanation dia, apakah faktor penghad yang menyebabkan kadar tindak balas tu malar? Kata enzim kot. Yes, very good. Kepekatan enzim. Sebab dia dah jadi faktor penghad. So cukup tak markah dia? Cukup dah, 2 markah. Nyatakan salah satu aplikasi enzim. Apakah aplikasi enzim yang awak tahu? Okey. Tak ada buku cikgu. Tak apa, saya terus tuliskan jawapan kat sini sebab dah malam. So dia ada banyak tau. Sekejap. Ada ke dalam nota saya Korang jangan give up dulu, okey? Sekejap Bismillahirrahmanirrahim. Ini actually adalah nota. Ni faktor-faktor enzim. Ini adalah nota ringkas. Saya terskip. Saya tak bagi nota tu. Okay, so faktor-faktor, aplikasi enzim, korang boleh tengok dekat buku nota mana-mana. So kita ada banyak. So salah satu contohnya adalah enzim laktase dalam susu bebas. So saya ambil jawapan kat sini. So tak apa. Okay, sekejap. Korang ada tak yang tak ada buku? Saya rasa buku rujukan, kalau siapa-siapa yang tak ada buku rujukan, korang boleh tengok buku teks tau. Okay, so kat sini adalah saya ambil laktase, laktase, dah penat saya. Laktase digunakan untuk menghasilkan susu bebas laktosa. Menariknya. Okay, macam ni tau. Saya bagi satu contoh. Ada tak korang kat sini kalau minum susu, lepas tu korang cek berit pergi masuk toilet? Ada tak? Tak. Tak ada, it's good. Okay, shooting tak kot? Macam ni, ada orang kalau macam saya sebenarnya tak boleh minum susu. Saya kalau minum susu, saya ada rasa cek berit, ada orang panggil dia sebagai lactose intolerance. Macam anak-anak saya ni mostly ada yang lactose intolerance tau. Macam Kairin paling teruk. Dia habis 2 tahun lepas tu dia tak minum apa-apa susu. Sebab kalau apa-apa susu dia akan muntah. Sebab dalam badan dia tak ada enzim untuk laktase tau. Ada orang kita panggil dia lactose intolerance. Dia tak boleh tahan dengan laktosa. Bila dia ada laktosa dalam badan dia, dia tak boleh cerna. So menyebabkan dia boleh kena cek berit. So ada susu ni dia orang buat. Susu ni dia letakkan laktase. So dalam susu, korang minum susu tapi dalam susu tu laktosa tu dah dipecahkan. So sebab tu ada orang minum susu, dia dah tak boleh kena cek berit. Sebab tu kalau awak perasan, sebab saya fikir ada Chinese, siapa kat sini ada shooting. Kalau lah awak perasan orang Cina, saya habis kat sini Chinese sebenarnya, perasan tak dia orang punya makanan, dia orang banyak berasaskan tahu atau soya. Chinese suka benda tahu atau soya. Kenapa? Kebanyakan Chinese, dia orang buat research, Chinese ni sebenarnya adalah antara keturunan yang tak boleh tahan susu. Lactose intolerance. Tapi macam mana dia boleh dapat kalsium ataupun protein tu adalah melalui soya. Sebab tu makanan-makanan orang Cina adalah base daripada soya ataupun tahu. Tahu tu soya Tahu adalah disebabkan kebanyakan Chinese dulu-dulu tau. Dulu-dulu, maybe sekarang dah banyak kahwin campur, maybe dah tak ada masalah tu. Kebanyakan Chinese yang dulu-dulu dia ada lactose intolerance. Sebabkan Chinese dulu-dulu ada lactose intolerance sebab tu makanan diorang tidak berdasarkan susu. Sama juga macam orang Asia. Certain orang Asia kita tak boleh tahan susu. Sebab tu kita punya makanan rendang ke whatsoever. Makanan kita banyak yang minyak, yang santan. Kita tak pernah
cheese tu bukan benda yang selalu. Tapi kalau macam Mat Saleh, dia orang tak ada masalah tu. So dia orang boleh lah makan makanan yang begitu. Okay, kejap saya minta maaf. Okay, now PDPR hari ni. Tak boleh. Refleksi. Korang okay tak ni? Refleksi PDPR hari ini. Saya nak panggil, saya tengah terfikir tau. Saya rasa saya nak buat sharing session. Gitana dah cakap yes. Wusko nak cakap yes. Wusko paling excited. Saya rasa macam Wusko paling excited. Dia banyak benda nak cakap dan satu lagi surprisingly nasib baik lah. Wusko memang dah lama nak ada opportunity ni macam nak bagi talk sebab sebenarnya dia dah bagi talk dekat tempat lain tau. Maksudnya dia alumni dia, matrik dia panggil dia dah banyak kali. So basically macam rugilah Raja Mula Musa tak panggil kan. Sedangkan tempat lain panggil dia bagi talk tu dah banyak. So basically untuk Uskos actually dia kata bukan first time dia nak bagi talk kat orang. Jadi dia dah banyak dan dia punya bahan, dia punya gambar. Ya Allah, kalau awak tengok gambar-gambar dia, awak rasa macam nak masuk you jugalah ikut macam dia. Dia jenis, saya rasa Uskos dia jenis enjoy the life tau. Dia jenis dia enjoy life tu. Okay. By the way, dia punya result sangatlah cantik. Saya rasa macam wow, it's good for her. Okay. Right. Dan satu saya suka bila Uska ada satu cakap dengan saya, dia kata live the life. Maksudnya jangan fikir sangat end result. Just enjoy the process. Macam awak sekarang, jangan stress sangat. Just enjoy the process, okay? So sekarang, korang tengok pool. Korang cuba tengok hari ni korang belajar berapa peratus yang korang dah faham yang berdasarkan kelas hari ni. So kelas hari ni sebenarnya kita cover 2 bab tau. Bab 2 dan juga bab 3. Dan sekarang disebabkan awak ada buku, saya rasakan ada buku, awak dah boleh tulis jawapan awak sendiri. Dan satu lagi, buku tu saya tarik jawapan tau, yang marah tau. Sebab saya rasa kalau saya tak tarik jawapan nanti korang macam tu dependence dengan jawapan. So bila tak ada jawapan, korang akan cuba cari sendiri kan. Dan satu lagi, tak marah. Saya cikgu kan, berani marah saya. Dan satu lagi saya ingatkan awak lagi sekali, banyak kali. Everybody has their own struggle. Semua orang rasa apa yang korang rasa. Maybe tapi saya tak ada kat tempat awak. Tapi every time awak rasa down, tolonglah cari satu mekanisme untuk awak bangkit balik. Kalau awak rasa down, kalau tiba-tiba awak rasa nak makan aiskrim satu kotak, makanlah aiskrim satu kotak. Lepas makan aiskrim satu kotak tu, awak pilihlah untuk bangkit. So basically setiap kali awak jatuh, setiap kali awak down, pilihlah untuk bangkit. Janganlah awak down dekat that kind of level tu terlampau lama. Sebab untuk saya masa awak tu terlampau berharga untuk rasa sedih tu lama. I think diri awak tu, nilai awak tu adalah lebih tinggi. So basically korang boleh down. Down tu adalah satu perasaan Allah bagi, Tuhan bagi kan. Tapi jangan down lama-lama. So kena cari mekanisme nak bangkit balik. Alright. So Alhamdulillah, ya Allah. Okay. So ada yang faham 40 hingga 49. Ada seorang ni, nanti awak PM saya ataupun awak cuba buat dulu latihan. Okay, yang ada seorang yang tak faham tu, awak boleh PM saya. Tapi yang tak faham seorang ni, awak tengok kat sini tau. Vote kita ada 28. Okay, korang tahu tak guna vote? Tahu! So ada 29 orang. So tolonglah vote, tolonglah. Sebab saya nak tahu apa yang saya ajar hari ni korang faham ke tak? Tolonglah vote. Okay, sekejap saya keluar daripada sini. Saya share screen. Sekejap Korang nampak tak kat tepi ni? Sekejap, bismillah. Okay. Okay, so kalau korang nampak kat sini, untuk kehadiran hari ni, kita ada lebih kurang 40 orang. So, Alhamdulillah, okay, hari ni daripada 33 vote yang faham pembelajaran hari ini, 50% ni, 32 orang dapat faham. Hanya seorang je. Yang seorang ni, awak jangan segan, jangan malu, boleh tanyakan kawan. Kalau awak tanyakan kawan, awak tanya saya pun boleh. So, 44, ni kita ada 45 ni. Yang lain tu pandai vote tak? Marilah vote. Awak kena belajar daripada sekarang menggunakan hak awak belajar mengundi.
So untuk saya, you have to ni tau, macam mana nak cakap, kena berani tau. So kalau kata faham, tak faham, tak faham, tak faham. Ini adalah untuk self assessment. Saya rasa refleksi ni is very important for me. Dia adalah untuk assess, selama 1 jam aku masuk kelas bio ni apalah aku dapat. Ke awak masuk kosong, keluar pun kosong. Rugilah kan macam tu. So saya nak tengok yang masuk kelas ni daripada 45, berapa orang yang boleh faham tajuk kita hari ni. So kita ada 37. Kamu guys boleh vote lagi. Korang ada masalah lain ke? Shooting, boleh faham shooting. Okay, Widat, okay. Right. So yang tak masuk ni kena salah. Fakri masuk tak? Fakri lama tak dengar suara. Belanja sikit suara. Fakri! Fakri, dulu awak rajin dengar suara awak. Kenapa tiba-tiba awak tak nak cakap? Fakri, awak lemas ke ni Fakri? Saya lama-lama rasa macam dia naik turun je. Adam, tolonglah Adam. Carilah kekuatan tu Dam. Kalau perlu cari girlfriend, carilah girlfriend yang boleh push awak rajin belajar. Okay. Right, so awak tengok kat sini. Okay. Radi dengan Razi tak apa, dia ada kakak ramai kat belakang tu. Kalau dia malas je kakak dia ready nak ketuk dia dari belakang kan. So basically macam Adam dia perlukan ada orang tau. Dia pemangkin. Macam Enzan dia perlu memangkin untuk mempercepatkan tindak balas dia. Dia perlu somebody yang ketuk dia kan. So itulah. So tu yang cakap kalau korang rasa nak perlukan ni carilah seorang kan. Tapi yang bawa ke arah kebaikan lah. Janganlah bawa pergi lara pula. Okay. Now so 38 orang. So kita tengok kat sini. Alhamdulillah. So 37 orang boleh faham. So saya rasa itu sahaja untuk kelas hari ini. Amboi, Fakrul, amboi, seronok. Okay, so saya minta maaf atas segala salah dan silap dan sebelum saya terlupa, saya nak ambil opportunity ni. Okay, saya bye-bye dulu untuk recording. Okay, bye. Sekejap.